أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita nikmat-nikmat dia yang begitu banyak, yang mana kita tak boleh nak hitung dengan jari jemari kita maupun alat-alat yang ada pada zaman sekarang, kalkulator dan sebagainya. Tak boleh nak hitung nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita kerana terlalu banyak sangat. Oleh kerana itu Allah Ta'ala hanya minta kepada kita satu sahaja, iaitulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu kena tahu, kalau kamu terima kasih, syukur sahaja kepada aku akan tambahkan lagi nikmat yang telah pun aku beri kepada kamu. Sebaliknya kalau kamu tidak terima kasih, mengkufur kepada aku dengan nikmat yang telah diberikan, maka kamu kena tahu, kata Allah Ta'ala kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya aku ni ada azab yang pedih nak beri kepada kamu, orang yang tak tahu nak bersyukur kepada aku. Oleh sebab itu kita kena banyak-banyak ucap syukur, terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni menggantikan Ustaz Mustafa Kamal bin Hamzah, kerana Ustaz Mustafa Kamal katanya telah berangkat ke Yaman, ada program di sana. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz kita selamat pergi dan selamat kembali lah, insyaAllah. Sebagai mengisi masa yang ada ni, saya nak berkongsi dengan sidang jemaah sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dipetik daripada kitab Arba'in An-Nawawi, kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-6, iaitulah dalam bab halal dan juga haram. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وفي رواية وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. Hadis ni panjang, cuma kita keras kat tu je sebab kita nak bincangkan satu je pada malam ni. Dia itulah hadis daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari. Kata Nabi, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Allah Ta'ala ciptakan benda yang halal atas dunia, dan benda itu jelas di sisi kita, telah pun dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal harama bayyin, dan begitu juga kata Nabi, benda yang haram pun jelas juga, jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara kedua-dua yang halal dan juga yang haram ni ada satu perkara, benda-benda yang kita panggil sebagai benda-benda yang sama-sama, kabur-kabur, ataupun kalau capur dua-dua jadi semabur, benda yang semabur. Tak tahu kala halal ke haram, tak tahu. Di antara kedua-dua ada, terletak di tengah-tengah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, benda hak duk tengah ni ramai orang tak tahu, ramai sangat tak tahu. Maka kata Nabi, famanittaqash syubhat,
siapa-siapa yang beringat dengan benda-benda yang syubhat, yang sama-sama, yang kabur-kabur ataupun yang semabur ini, faqad istabra'a li dinih, maka dia telah pun menyelamatkan agama dia. Dia telah pun menjaga agamanya, wa irdih, dan juga maruah dia. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa-siapa yang pakai lock gitu je diri dia masuk dalam benda-benda yang sama-sama kabur-kabur ataupun semabur ini, maka dia telah pun meletakkan dirinya waqa'a fil haram. Dia telah meletakkan diri dia dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada haram. Jadi begitu. Ila akhir hadis. Kita baca sekat tu saja. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat benarlah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, hari ini kita bawa satu hadis berkaitan dengan halal haram dan juga yang di tengah-tengah dia. Nah, jadi benda ni kita kena sebut balik kepada masyarakat kita pada hari ini. Walaupun benda tu kita dah tahu dah halal macam mana, haram macam mana, tapi perangai manusia, kalau kita tak peringat, dia tak ingat. Kalau tidak peringat, dia tak ingat. Bila kita peringat, dia berasa macam ke boring pula. Tapi kalau tak peringat, dia tak akan ingat. Sebab itulah katanya ulama kita, innama summiyal insan linisyanih. Dinamakan manusia tu dengan insan. Dia panggil insan. Kan kita panggil insan kan? Sebab apa nama insan? Linisyanih. Kerana insan tersebut diambil daripada satu perkataan Arab yang lain, daripada perkataan nasiya. Nasiya maksud lupa. Nasiya. Dinamakan insan tu dengan insan kerana linisyanih, kerana sifat dia tu yang lupa. Sebab tu nama insan. Insan pelupa maksudnya. Orang yang lupa semua. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, fadzakir, kena peringatan, kena buat seminar, kena buat ceramah, kena buat bengkel, workshop dan sebagainya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana benda-benda hak jenis peringat ni, dia boleh beri manfaat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu kena buat gitu, kena peringat, kena buat kuliah maghrib sama. Walaupun kita ni alim dah, walaupun kita ni dah khatam dah kitab 20 kitab dah khatam depan tok guru, tak? Depan 20 orang tok guru, tapi kena hadir juga kuliah maghrib. Sebab dia namakan insan tu dengan pelupa. Dalam bab ngaji ni adalah kita lupa, tak? Lebih-lebih lagi orang tak rajin ngaji, tak rajin nadah kitab, tak? Setara orang yang belajar pun akan lupa, orang yang tak belajar apatah lagi. Banyaklah lupanya. Oleh sebab itu kita nak peringat pada malam ni, nak berbincang dengan sidang jemaah sekalian berkaitan dengan bab halal haram dan di tengah-tengah ni. Kerana kita tengok pada hari ini banyak sangat masalah-masalah yang menimpa masyarakat kita pada hari ini yang berada dalam lingkungan ni. Ini yang kita nak sebut. Pertama sekali kita tengok dalam satu kitab ni, kitab Al-Wafi, syarah kepada kitab hadis 40 Imam Nawawi. Kitab Al-Wafi ni karangannya Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Mahyuddin Mastur. Kitab Al-Wafi, dia sebut berkaitan dengan syubhah. Dia kata dalam kitab ni, Ibnul Munzir seorang ulama, dia membahagikan perkara yang syubhah ni kepada 3 benda. Perkara syubhah ni, yang pertamanya perkara syai'un ya'lamuhu al-mar'u haraman, perkara yang memang kita tahu dah benda tu haram. Summa yashukku fih, kemudian kita rasa ragu dengan benda tu. Hal huwa baqin ala hillihi am la, adakah ada lagi benda yang halal dalam tu ataupun tak ada. Benda yang memang haram kalau nampak mata rasa, tapi kemudian tu kita mari rasa halal ada lagi tak halal, memang jelas ada haram. Contohnya apa? Dia kata, dia bagi contoh sini, kasyataini zabha ihdahuma wasani. Contohnya ada 2 ekor kambing. 2 ekor kambing tina yang disembelih oleh seorang penyembah berhala. Salah seekornya. Ada 2 ekor kambing depan ni, tapi salah satu saja disembelih oleh orang kafir. Maksud sembelih orang kafir tu jelas dah haram. Nah, cuma kita hak manusia yang sembelih ni. Mari situ. Syubhah tu. Yang contoh. Perkara yang asalnya memang haram dah. Orang bukan Islam,
Kan kita syarat nak kena sembelih ni, tukang sembelih kena Islam. Oh boleh makan. Nah, hak ni hak jadi isu ni. McDonald-nya, KFC-nya apa semua ni, hak ni jadi isu ni. Islam ke tak? Islam ke tak sembelih? Tu kita isu situ tak. Jadi hak ni tuan apa ni Syekh ni dia bawa contohnya ada 2 ekor kambing disembelih oleh orang yang kafir. Tapi kita sok dia sembelih ni salah seekor. Hak manusia hak tidak disembelih. Situ. Benda yang haram tapi kemudian kita rasa hak manusia halal. Satu, syubhah. Yang kedua kata dia benda yang halal. Fa yashukku fi tahrimih. Kemudian kita rasa syok, haram ke tak halal asal. Contohnya dia kata kal hadasi yashukku fihi ba'da yaqini at-taharah. Kita dah suci dah kita. Ambil air semayang habis dah. Kemudian kita rasa aku ni ada air semayang tak lagi ni? Biasa tak gitu? Tak, biasa tak kita rasa ambil air semayang dah ni. Keluar tandas apa semua. Naik nak semayang dah. Ambil tak lagi air semayang ni. Padahal basah jeruk dah baju ni. Tak? Ni dia panggil bisikan syaitan je. Yang mana Syekh kata fala asarun lahu. Hak ni tidak beri kesan pun. Kerana kalau menurut kaedah fiqh, al-yaqin la yazulu bisyakki. Kita bila yakin tu tak ada dah hak boleh menggogekkan keyakinan kita. Tak ada dah hak boleh menggugah keyakinan kita. Syarat kena yakin. Kalau main tak yakin kena ambil semula. Semulanya yakin lah ni bahasa jeruk ni. Yakin. Ini bisikan syaitan. Cuma termasuk juga ala perkara syubhah katanya Syekh. Benda yang asal memang halal dah. Tak kemudian kita rasa haram ke tak? Gitu. Yang ketiga kata dia syai'un yashukku fi hurmatihi aw hillihi. Syai'un yashukku fi hurmatihi aw hillihi ala sawa. Yang ketiga ni benda yang sama. Haram pun sama, yang halal pun sama. Keyakinan kita, kesemaburan kita tu terhadap yang halal dan haram tu sama. Halal pun keyakinan kita halal ni 50%. Hak alah ke haram pun 50% juga. Ia sama. Tak. Hak ni sama ni. Hak ni hak susah ni. Hak ni hak susah. Berasa halal. Tapi dalam masa yang sama berasa macam enggak haram. Hak ni hak susah. Nak hak ni hak sama-sama berlega dalam kita punya kehidupan. Ni masalah. Lalu katanya apa nama ni? Katanya Syekh, benda-benda gini dia tidak jadi masalah kepada ulama. Kerana kata dia wa ammal ulama fayarifuna hukmuha bi nassin aw qiyas. Kerana bila ada terjadi benda-benda gini depan mata ulama, orang yang alim, orang yang betul-betul tahu tentang hukum hakam agama, dia tidak ada masalah kerana dia tahu benda tu boleh dihukumkan dengan nas tertentu, hadis Quran, ijma' ulama ataupun qiyas. Fa idza taraddada syai'un bainal hilli wal hurmah, kalau mari rasa macam ke syok, taraddud, serba salah di antara ini halal ke haram, walam yakun nassun, dan tidak ada nas depan ulama tadi, wala ijma'un, tidak ada ijma' ulama, tidak ada qiyas, maka ulama tadi nak guna. Kalau ada benda-benda syubhah di depan ulama, ijtihada fihi al-mujtahid, maka ulama tadi dia akan berijtihad dengan ilmu dia. Fa'alhiquhu bi ahadihima bid-dalil syar'i, maka dia akan hukum berdasarkan ijtihad dia. Hak manusia lebih berat. Tu kalau ulama. Kalau kita yang tidak ulama ni macam mana? Situ masalah besarnya. Ni nak sebutnya. Oleh sebab itu sebenarnya maaf sekalian, perkara syubhah ni banyak dalam masyarakat kita hari ni. Hak halal tu tak payah hak kira lah, halal terjelas lah kemungkinan kita jelas harap. Haram pun kita jelas. Hak masalah besarnya syubhah tengah-tengah ni. Jadi hari ni dalam masyarakat kita, benda syubhah ni kalau kita tengok dari sudut orang kita Melayu ni, dia lebih sensitif perbuatan daripada percakapan. Gitu tu. Perbuatan daripada percakapan. Contohnya gimana? Kalau benda tu memang terang-terang dah perbuatan, orang buat dengan perbuatan apa semua, dia sensitif benar. Sensitif. Contohnya orang baca Quran di Denmark, orang lukis gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah kita, turun demonstrasi, akak spanduk, nak tunjukkan kita ni sensitif.
Tapi dalam masa yang sama, sehari-hari kita duduk ni, ada juga perbuat kata-kata kita, kata-kata kawan kita, tepi sebelah kita, apa semua, ahli keluarga kita, yang boleh jadi juga menjadi satu benda yang mensensitifkan agama. Tapi kita tak berasa sensitif percakapan. Banyak berlaku gitu sekarang ni. Kalau perbuatan tu ramai orang akan tentang, tapi kalau bab percakapan ni tak berapa ramai orang tentang. Kita ambil contoh pada hari ni yang banyak sekali berlaku, antara lainnya kita nak sebut antara isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita yang melibatkan isu-isu akidah. Sebelum pada ni Ustaz Rashidi Jamil yang mari dah sembang dengan kita bab akidah. Ustaz Dr. Khairul Anwar Al-Bakri semalam ke kemarin dulu, tak, sembang dah juga dengan kita berkaitan dengan isu akidah. Dan kita hari ni pun kita nak bawa tu juga, cuma topik dia lain. Iaitulah antara lain kita nak cover satu benda yang menjadi sebarang dalam masyarakat kita, bab mesej berantai. Mesej berantai ataupun surat berantai ni lama dah cerita dia. Surat berantai dulu orang-orang dulu biasa tengok tak dalam masjid, dalam surau orang letak surat photostat banyak-banyak. Sila ambil salah satu je lah. Lepas tu tolong photostat dan edarkan kepada sebanyak lebih kurang 10 ataupun 20 orang. Kalau tak buat gitu akan terima celaka. Kalau buat gitu akan dapat bahagia dan rezeki yang melimpah ruah. Ada lah isi kandungan dia. Ada hak kata daripada penjaga makam Rasulullah lah. Ada hak kata daripada wali ni lah. Dia buat isi kandungan. Tapi dia tak syarat, dia ikat syarat situ. Dia kata kena syaratnya kena sebar dulu, kena betul stick tu. Jadi kita ni rasa comel. Kita pula hak tengah sesak dah masa tu lah. Tak 25 bulan ke situ. 1 bulan. Tengah 15 bulan. Kata ni rasa kalau buat gini ni boleh masuk sebab dia kata masuk pani ni. Esok ataupun lusa kita pergi betul stick. Menaruh kepercayaan kepada benda yang kita ada, surat tu. Dulu lah, cerita dulu ni, surat photostat ada lah pada keluarga yang terdekat 10 lah, ambil bagi seorang-seorang. Pergi surat pula ada 10-10. Tu zaman dulu tahun 90-an. Era baru sekarang ni tak payah surat-surat tau. Dia hanya guna telefon saja. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, SMS tu biasa lah. Ni sebaran terkini. Jadi hanya hantar kod ni je. WhatsApp lagi free. SMS tu mungkin makan duit. Ni hak guna internet ni free. Boleh hantar ke seberapa banyak kita nak hantar. Jadi ada kita pun terima benda tu. Salah seorang mangsanya. Kita terima juga. Hak terbarunya bukan daripada penjaga makam. Dia mari ayat Quran. Ayat Quran litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, surah Yasin. Tanzilal azizir rahim. Cuma dia tak Yasin tu. Yang ambil tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lepas tu dia kata sila sebarkan mesej ni kepada minima 13 orang. Dan dalam masa 2 jam insya-Allah akan boleh berita baik dia kata. Dia ikat kita. Jadi kita pun sebar 10 orang, 20 orang. Dah apa benda ni ceritanya tak boleh buat gitu. Tak boleh buat gitu. Sebab mesej tersebut salah satu kesalahannya yang paling besar, dia tulis ayat Quran dengan bahasa Melayu. Itu salah besar. Kerana ittifaq ulama tak boleh tulis ayat Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Nak tulis bahasa Melayu. Dah kalau orang masuk kelas ngaji tu ditulis kat bahasa Melayu boleh kan? Tu nak belajar. Nak belajar boleh. Dan ni bukan nak belajar saja-saja forward mesej. Tak boleh. Forward mesej bukan nak belajar. Nah, forward kena tulis bahasa Arab kalau nak tulis. Jangan tulis bahasa Melayu gitu. Bahasa Cina, bahasa lain tak boleh. Bahasa Perancis sekalipun kena tulis bahasa Arab. Syarat dia. Baiklah kalau dia tulis bahasa Arab, tak apa, lepas situ. Tak, masalah dia tulis bukan bahasa Arab. Satu kesalahan dia. Lagi dalam mesej tu disebut kena hantar minima 13 orang. Dia tetap dah. Dah kalau kita hantar seorang tak boleh ke? Tak boleh 13 orang. Kata tulis dah. Kawan pula tepi kata, mungkin ada 13 situ tulis 13.
Lebih tak apa lah. Dia kata minimal kata. Mari ya keraguan. Ni nak cerita pasal syubhah dalam sudut akidah. Tak, jadi edarlah juga kita, forwardlah juga mesej tersebut pada minimal 13 orang. Dah. Boleh tak gitu? Tak boleh. Satu. Yang ketiga, dia kata dalam masa 2 jam. Tunggu dalam masa 2 jam. Ataupun kena forward mesej tu dalam masa 2 jam. Dan kalau kita biarkan lama sikit, tak jadi ya. Dia kena masa 2 jam, kena edar tu. Syarat dia. Kalau tak masa 2 jam tak boleh ya. Lewat dah, dak aci kata. Ada kok gitu. Jadi nak cerita bab rezeki, ajal, maut, bahagia, celaka tu bergantung pada ni, hak awak buat ni. Dia nak kata gitu pada kita. Kalau kita tertipu, kita buat gitu, maka kita telah makan tipu daya dia. Kita duk percayalah ke mesej tu. Inilah yang merosakkan akidah kita. Sedangkan dalam Quran sebut qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, lan yusibana, kita tak akan terima apa-apa musibah illa ma kataballahu lana, melainkan yang apa telah Allah tuliskan kepada kita. Allah Ta'ala dah tetapkan kepada kita ajal, maut, jodoh, pertemuan, rezeki, anak, bahagia, celaka, semua dah ada dah di tangan Allah Ta'ala. Bukan kerana mesej tu. Jadi kita forward mesej tu seolah-olah kita bergantung dengan mesej tu. Ini salah satu syubhah dalam sudut akidah. Dalam akidah tidak ada syubhah sebenarnya bagi orang yang tahu. Tapi bagi kita yang tak tahu ni jadi syubhah. Kita tak tahu tak? Ni boleh jadi betul. Boleh jadi tu masalah bukan sahih. Hak main boleh jadi tu. Itu masalah kita. Satu, bab mesej berantai. Yang kedua, ada baru-baru ni terjadi satu fenomena, satu isu dalam YouTube. Ada seorang budak ni dia bercakap. Dia kata dalam ucapan dia bersama dengan rakan-rakan dia kata saya tak setuju kalau mana dengan hanya kita mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, hak ni boleh menentukan kita masuk syurga ke tidak. Katanya budak ni. Budak ni bukan background Islamic study, bukan. Tak tahu dia background dia lah. Tapi dia cakap gitu. Dan dia sebar pula recording dia tu. Rakaman dia tu. Kata dia, saya tak setuju lah. Kerana ucapan ni, kalimah ni saja yang boleh tentukan kita masuk syurga ke neraka. Dia bawa contoh. Cuba kita fikir, dia kata. Orang ni satunya yang mengucap kalimah syahadah. Orang Islam lah maksudnya. Tapi masa hidup dia ni zalim, dia ni jahat, dia ni buat kena korang. Tiba-tiba bila mati masuk syurga. Seorang lagi yang tak ucap kalimah ni, orang kafir. Tapi masa sepanjang hidup dia banyak buat sumbangan-sumbangan amal, derma, kebajikan, tolong orang, bantu orang. Hak ni banyak. Tapi bila mati kerana kalimah ni saja tak masuk syurga dia ni. Jadi ni dah aci dia kata. Tak. Kita main mikir gitu juga ingat jangan ada pemikiran gini dalam masyarakat kita. Ini disebabkan dia guna akal terlajak-lajak sangat sehingga dia boleh pukul dengan akal dia semata-mata. Tak boleh. Kerana Nabi SAW sebut dah dalam hadis dia, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Kok mana pun masuk syurga. Walaupun dia mengucap tu masa akhir hayat dah, nak mati dah. Tak? Masa tengah nazak ni. Lalu mari seorang tu ucap di telinga apek sini ucap pek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. You pun ucap. Dia ucap, mati dia dalam kalimah tersebut, lepas mati masuk syurga. Walaupun masa hidup tak puasa, walaupun masa hidup pakai seluar pendek, walaupun masa hidup makan babi, walaupun tak, dia tak kira gitu. Dia kira akhir tu ucap tak. Kalau ucap sebelum mati, insya-Allah masuk syurga walaupun tak beramal. Jangan jealous kita tak. Sebab gitu ketentuan kata Nabi. Jadi budak ni tak setuju situ. Orang yang hidup atas dunia ni buat kebaikan banyak, tapi kerana dak ucap kalimah ni tak boleh masuk syurga. Orang yang zalim tapi ucap boleh masuk syurga. Ni dak adil dia kata. Jadi adil tu pada dia kena sama kata. Ini nak kita sebut sama ni.
adil bukan sama rata. Adil bukan sama rata. Nah, yang kata sama rata ni pemikiran kita kata adil tu sama rata. Hak ikut Islam bukan kata adil sama rata. Adil menurut Islam wada'a syai' fi mawdi'ih. Kita letak benda tu kena pada tempat. Itu adil. Lawan pada adil zalim. Wada'a syai' fi ghairi mawdi'ih. Kita letak benda bukan pada tempat dia. Itu zalim. Jadi adil dalam Islam kita letak benda kena pada tempat. Maksudnya kalau orang tu mengucap syahadah boleh masuk syurga walaupun dia zalim. Tapi bukan boleh masuk percuma gitu je. Dia kena cuci dulu dosa-dosa dia dalam neraka. Kan Nabi sebut dah benda ni. Dah. Jadi budak ni mungkin tak ngaji habis. Bila tak ngaji habis dia pun sebar selalu benda yang celaru dalam pemikiran dia kepada orang ramai. Sepatut bila dia celaru dia kena tanya orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanyalah orang yang lebih tahu dalam hal tu. Tapi dia buat gitu. Ini masalah dia. Sebab itulah mengaji ni kena sebut pada anak-anak muda kita. Mengaji ni jangan cukup dengan internet. Sebab hari ni bahan-bahan ilmu banyak sangat dalam internet ni. Tak payah pergi surau masjid dah. Nak tahu rukun haji, tak payah pergi kursus haji. Dalam internet berlambak ah. Rukun haji, syarat wajib haji ada belaka dah. Jadi nadah ku internet buka YouTube. Nadah. Tapi kita sebut tidak cukup gitu. Tidak cukup dengan kita mengadap internet, TV, radio, tak cukup. Sebab benda-benda gitu sampingan. Kita kena pergi depan tok guru, kena mengadap dia lutut sama lutut, muka sama muka, mulut sama mulut. Supaya kalau tak jelas sesuatu benda, kita boleh tanya direct. Kalau kita pun salah, dia boleh tegur direct. Dan kalau mengadap benda-benda internet apa semua ni boleh tegur kita? Tak boleh. Sebab itu hanya alat satu hala. Kita dalam bab belajar kena dua hala. Sebab itulah katanya seorang Syekh Imam Abdullah Al-Haddad. Dia sebut satu kata-kata dia, man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'ani zayghi wat tashif fi harami. Wa man yakun akhidhan lil ilmi min kutubin fa ilmuhu 'inda ahli al-ilmi kal 'adami. Kata dia, kalau kita ni ambil ilmu daripada seorang syekh yakun 'ani zayghi wat tashif fi harami, insya-Allah dalam sepanjang hidup kita tu kita nak salah nak seleweng tu peratusannya sikit sangat. Kalau kita betul mengaji beradab dengan tok guru. Wa man yakun akhidhan lil ilmi min kutubin, siapa-siapa yang berpada ambil ilmu daripada kitab-kitab saja, mengadap internet saja, fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal 'adami. Maka ilmu dia di sisi orang-orang yang ada ilmu tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf. Walaupun dia dah berasa alim dah. Walaupun kita dengar percakapan ni, alim dia ni. Banyak benda dia tahu ni, walaupun gitu. Tapi kalau selidik dia ni nak ngaji menadah kitab ni, tak mengadap tok guru, tak ada tok guru dia ni. Kita kena tolak dia dulu. Jangan terima pakar dulu dia. Sebab ulama sebut dah, jangan gaduh terima orang yang tidak ada tok guru. Ini budak ni kemungkinan besar dia gitu lah. Sebab budak-budak ni dia panggil generasi Y. Generasi yang banyak terdedah dengan teknologi hari ini. Ini masalah kita. Lepas tu pula yang terbaru. Yang terbaru ni yang telah pun disebut oleh ustaz-ustaz kita sehari dua ni, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara syubhah dalam bab akidah kita nak sebut. Syubhah, halal jelas halal, haram jelas haram. Tapi di tengah-tengah tu ada satu pemikiran-pemikiran yang kita berasa tak jelas. Dia ni dia ni betul kedok cakap gini. Sebab kita nampak dia ni hebat tak, hebat dia ni, ada doktor depan, ada profesor takkan dia salah gitu mari. Budak-budak muda pula dia ni lama dah hidup pada kita ni kan, berubah dah kepala, botak pula takkan dia ni salah banyak buat kajian. Ni panggil syubhah, benda yang tak jelas tak. Ulama beres je, ulama tahu dah. Ini tak ada pakar ni. Ulama tahu dah, macam Adi sebab dia tahu dengan ijtihad dia. Hak kita ni orang yang awam ni, masalah besar timbul berkaitan dengan anti hadis, bab menolak hadis. Ada seorang dalam masyarakat kita ni, hak kita sedia maklum lah, kata dia hadis ni kita tak boleh pakai. Bagi saya hadis hanya boleh pakai sebanyak 40% saja. 60 lagi tolak tepi 60. Jadi 40 saja. 60 lagi tolak tepi.
Ini kata-kata ni. Kata-kata yang telah pun di banyak tempat lah dia cakap gitu. Dalam blog dia, dalam tempat-tempat awam pun ada dia sebut, seminar-seminar dan sebagainya. Jadi kita orang yang mendengar ni, kita pun patut lah. Sebenarnya betul kok kata dia ni. Sebab Nabi Muhammad tu orang macam kita juga. Dia kata gitu. Yang dia mula menimbulkan keraguan. Betul kok, sebab Nabi tu dia berjalan macam kita, makan macam kita. Tak? Nikah ramai lagi pada kita. Jadi kemungkinan kok dia ada salah. Kita mari buat kata gitu pula. Sedangkan macam hak disebut oleh ustaz-ustaz kita belum ni, hak mari Masjid Putih kita ni, Nabi bukan gitu. Memang nampak macam sama tapi tak serupa. Nampak macam sama tapi tak serupa. Tak serupa ke mana? Sebab Nabi dia terima wahyu, kita tak terima wahyu. Kan sebut dah kan? Tak, malam kemarin. Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Ini hak menjadi pembeza yang sangat jelas di antara kita dan juga Nabi Muhammad. Dan kita bukan petikan Nabi. Ada pula hak kata gitu. Kita petikan perawi hadis. Perawi hadis ni masalah. Nabi tu tak cakap dah, memang dia maksum. Ada pula backup dia. Perawi hadis ni hak masalah. Hak kita kata hadis boleh terima tak terima ni di perawi hadis. Perawi hadis kan macam kita gak kata. Ada boleh lupa, ada hak dia ingat, ada tak ingat macam kita lah. Kan sebut kan tadi innamal insan innama sumyal insan nisyani. Dinamakan insan ni kerana lupa. Ni boleh jadi perawi hadis ni dia lupa. Jadi ada kemungkinan kita boleh tolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia. Sedangkan mau cakap tak? Sebab dia guna akal. Ni akal. Kita nak cerita tak? Imam Bukhari hak buat Sahih Bukhari ni, dia macam kita ke? Nak tanya gitu je orang gini. Macam kita ke? Cuba baca sejarah dia juga. Dia ceritakan sejarah Imam Bukhari nak mengumpulkan hadis dalam kitab dia Sahih Bukhari ni bukan mudah. Bukan macam kita buat kajian-kajian ke orang cek awak dapat profesor, dapat doktor, dapat gini, tak? Bukan gitu. Imam Bukhari ni cerita dia nak himpunkan satu kitab hadis Sahih Bukhari. Setiap satu hadis yang nak diletakkan dalam Sahih Bukhari, dia akan minta izin dengan Allah Ta'ala, minta perkenan dengan Allah Ta'ala. Cara mana? Dia akan semayang 2 rakaat. Nak letak satu hadis, ambil semayang 2 rakaat, habis satu hadis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah ijtihad saya tentang kesahihan hadis ini. Nak tulis pula hadis kedua, ambil semayang pula, semayang solat 2 rakaat, tulis hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, semayang sunat 2 rakaat pula. Hadis keempat, siapalah juta-juta hadis ni. Tak? Hadis Sahih Bukhari banyak mana? Bukan 10, bukan 20. Tak, juta, ribu. Oleh sebab itu, cuba bandingkan kita, kajian kita dengan kajian Imam Bukhari. Imam Bukhari dia beradab dengan Allah Ta'ala. Kajian dia semua dia harap keredaan Allah Ta'ala. Semayang sunat 2 rakaat. Dah kajian kita hari ni, boleh kita semayang sunat kita? Kita buat adab semayang sunat 2 rakaat. Nak tulis satu-satu benda, artikel ke dalam blog kita ke, kita tulis dalam Facebook kita, Twitter kita ada tak semayang sunat 2 rakaat dulu? Minta supaya biarlah betul apa yang kita nak tulis ni. Ada tak gitu? Hak kata-kata tu, ada tak gitu? Ambil air semayang pun dok berkali. Dah cara lagi ke semayang sunat tu. Ambil air semayang ke dok ni, buat kerja. Ulama dia ambil air semayang. Apa sahaja dalam hidup dia ambil air semayang. Nak tulis kitab, nak baca kitab, nak beramal, nak bermuamalah dengan manusia, dengan kawan-kawan, ada air semayang. Ni ulama. Beza ulama dengan kita. Dan kita hari ni hak buat kerja tak ada air semayang ni boleh cakap kita. Dia ceritakan ada seorang ulama ni, saya tak ingat nama dia. Cuma diceritakan dia ni ada masalah suka ketuk. Sama ada dia ni memang masalah gitu, penyakit gitu, ataupun pada malam tu dia sakit perut. Tak ingat cerita dia. Cuma satu malam tu berada pada waktu yang musim sejuk di Tanah Harak. Musim sejuk ni tahu sajalah tak? Kita musim hujan pun takut dah nak main air. Musim sejuk di Tanah Harak lagi lah. Siapa kena guna pemanah air. Dalam bilik air wajib ada pemanah air, heater tu. Sebab selalu sejuk. Kita sejuk hujan ni lain kan, biasa je. Sejuk yang memang sejuk sungguh, sejuk angin ni, tu lagi-lagilah menusuk pada tulang. Oleh sebab itu satu malam ulama ni dia sakit perut. Selalu berulang-alik ke toilet lah, nak buang hajat. Lepas tu naik pula baca kitab, sakit perut pula turun.
Lepas tu naik pula baca kitab. Setiap kali dia turun toilet nak masuk baca kitab balik, dia akan ambil air semayang. Sakit perut pula, turun toilet nak baca kitab, ambil air semayang pula. Sehingga diriwayatkan katanya sehingga 70 kali dia berulang-alik, dan 70 kali jugalah dia ambil air semayang. Ni nak kata hebat ulama. Tak, yang kita boleh kata ulama ni apa benda ni? Ada lupa, ada tak lupa. Ni masalah kita ni. Tak, kita kena tengok biografi ulama ataupun orang tu sebelum kita nak kritik dia. Kena ajar kita. Tak, walaupun depan kita ada profesor, walaupun depan kita ada doktor, hak tu tak penting. Hak pentingnya bagaimana kita buat kajian tersebut. Sama ke kajian kita dengan kajian ulama? Walaupun ulama tersebut tidak ada doktor macam kita, tak ada profesor macam kita, situ pun kalau bahas pun alah dah. Situ tak masuk lagi betul tak betul tu, cara kaji tu, situ pun kalah dah. Ini dah sebut je. Jadi oleh sebab itu, benda-benda yang telah pun ulama kita siap belaka dah buat kitab apa semua tu, jangan kita nak petikan mudah-mudah. Jangan nak petikan mudah-mudah. Ulama lain, bahkan seluruh ulama telah beriktifak, telah pun bersepakat bahawasanya kitab Sahih Bukhari kedua yang tersahih selepas Quran. Semua ulama. Mari kita ada 40% je boleh pakai, 60 lagi tolak tepi dalam Sahih Bukhari. Boleh kata gitu? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita dengar ada orang cakap gitu, kita kena letak tepi dulu dia. Yang ni wani cerita ni. Jangan mudah-mudah terima, kerana dia termasuk dalam perkara yang boleh menjadi semabur kepada kita. Ini masalah dia. Ada lagi orang yang masyarakat kita ni yang menyebutkan satu perkataan yang memang kita rasa memang macam ke salah dia ni, tapi tak ada orang tegur, tak ada orang minta tindakan. Dalam Facebook baru-baru ni ada satu orang yang menulis, kata dia masuk disko ni lebih mulia daripada masuk masjid. Pula masuk disko lebih mulia daripada masuk masjid. Ni macam-macam ni. Jadi ada lah orang hak memang rasa lama dah nak dengar perkataan ni. Aku kata dah. Ni ada dia. Masalah kita ni. Masuk disko boleh dia kata lebih mulia daripada masuk masjid. Kita dah payah sebut disko lah. Sebut pasar je. Supermarket, Maiden Mall, Giant dan sebagainya. Hak ni Nabi sebut dah dalam hadis. Nabi kata mana? Ahabbul biladu ilallahi masajiduha, wa abghadul biladu ilallahi aswaqaha. Sepaling-paling tempat yang Allah Ta'ala sayang, cinta, kasih, itulah negeri yang ada banyak masjid. Masjid-masjid yang didirikan di sesebuah negara. Masjid, tempat masjid ni Allah Ta'ala paling suka. Wa abghadul biladu ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci dalam sesuatu negara tersebut, negeri tersebut ataupun kampung tersebut, iaitulah supermarket, pasar, mall, hypermarket dan sebagainya. Pasar pun Allah Ta'ala dah benci dah. Kalau disko, pasar ni bukannya ada benda sangat lah. Jual ikan, jual sayur, jual cambah, jual kuih-kuih, akak, tak haji serban pagi-pagi cabar 3 tu. Pasar cabar 3. Jadi pasar pun Nabi sebut ini tempat yang Allah Ta'ala dak beri. Tapi kita mari kita disko lagi disko ada arak, benda yang tentu dah haram. Dalam pasar belum tentu lagi ada benda yang haram, tapi hak tu pun disebutkan oleh Allah Ta'ala tak boleh. Ini Allah Ta'ala benci tempat ni. Jadi perkataan-perkataan gini kita kena ambil macam mana. Tolonglah bagikan kesedaran kepada masyarakat kita, pakat-pakatlah supaya benda-benda yang menjadi syubhah dalam bab akidah ini kita boleh jaga. Syubhah dalam bab makanan kita jaga sangat. Ada halal ke tak ada halal ke tak ni ada daging babi ke tak ni, ada lemak babi jelati, kita jaga sangatlah. Tapi dalam percakapan kita jaga tak syubhah dalam bab akidah. Hak ni yang paling besar sekali sebenarnya, kena jaga-jaga. Nak bercakap tu, ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat Nabi sampai letak batu, tambuhnya cakap banyak. Tapi kita ni di Twitter, di Facebook, Instagram, macam-macam tubik. Oleh sebab itu kena beringat, sepatah nak keluar tu, sepatah nak tulis, kena fikir tu, ni betul tak ring gini? Tanya dulu ulama, tanya dulu orang yang lebih tahu, supaya kita tak tulis apa yang bercanggah dengan agama kita. Jadi oleh sebab itu maka ambil iktibar belaka. Mudah-mudahan ada faedahnya pada kita. Aku qauli hadza
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.